من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan ketinggian rahmat dan kasih yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi diberikan kepada kita ini limpahan rahmat, masih lagi dilimpahkan dalam hidup kita ini akan inayah daripada Allah, sehingga menjadikan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini masih lagi diberikan keizinan untuk berada dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan ketika mana Allah hidupkan kita di atas muka bumi ini dengan keadaan diberikan kepada kita ini kebaikan demi kebaikan, kita mengharapkan agar kebaikan itu menjadi sebab untuk kita lebih mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada setiap pemberian Allah bagi setiap hamba yang ada di atas muka bumi ini, jangan sesekali kita lupa bahawasanya ia merupakan suatu bentuk ujian. Allah bagi sihat ujian, Allah bagi sakit ujian, Allah bagi alim pun ujian, Allah bagi jahil juga ujian. Pendek kata, apa sahaja yang Allah bagi atas dunia, semuanya menjadi ujian. Atas kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum la azabun syadid. Kalau kamu syukur pada nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, maka tunggu azab siksa yang lagi pedih. Makna kata apa tuan-tuan? Ketika mana kebaikan itu kita terima dengan penuh rasa syukur. Apa tanda syukur? Bila kita kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi ilmu, tanda syukur dengan ilmu ialah adanya amal. Ketika mana Allah bagi dekat kita harta, tanda syukurnya kita dengan harta ialah kita gunakan pada jalan yang Allah redha. Jalan yang Allah redha ni banyak tuan-tuan. Bukan hanya sekadar pergi bagi dekat orang je. Belanja keluarga Allah redha. Bahkan tu yang terlebih utama. Jangan sampai keluarga kita meminta-minta dengan orang lain, sedangkan kita ni ada kemampuan. Allah SWT.
Sebab tu kalau kita ada harta banyak tuan-tuan, saya selalu pesan, yang paling utama cari adik-beradik kita dulu. Setiap bulan hantar WhatsApp dalam grup WhatsApp family tu kan, bulan ni ada tak ada adik-adik ke, abang ke, kakak ke yang nak pakai duit, habaq mai kata. Tak boleh banyak pun, sikit-sikit boleh lah nak bantu kata. Tapi yang tu yang payah. Betul tak? Nak bagi kat adik-beradik ni, ya Allah, cukup lihat. Dia macam kita nak sedekah. Rumah anak yatim tu dalam kampung kita ya. Betul tak? Tapi nak hantar beras kampik setiap bulan pun susah. Tapi kalau mai orang mai kutip dana untuk wakaf Quran di Afrika, senang pula kita bagi tu. Pasal apa? Afrika orang susah ramai. Tanpa kita sedar, yang depan kita ni lebih utama untuk diberikan hak dia. Allah SWT. Tu antara sebab pasal apa bila orang tanya saya buat madrasah, siapa tak minta dana pergi kuliah-kuliah. Sebab jawapan saya mudah. Saya buat ikut macam mana yang guru saya nasihat. Saya takut ketika mana saya mai, saya minta, ada hak yang di sekeliling ni dinafikan. Saya takut macam tu. Jadi kalau orang mai bagi tu lain cerita. Tapi bila kita minta, kita takut jadi sebab orang hak sekeliling patut hak dapat ni. Tapi sebab kita minta, orang tu ternafi hak dia. Tak pasal-pasal esok ke akhirat saya nak kena jawab. Allah SWT. Tu antara sebab bagi peluang ke orang lain dulu. Dan Allah janji dah mudahkan urusan orang. Allah mudah urusan kita tak? Pasti Allah mudahkan. Tu janji dah. Kena yakin lah. Kita ajak orang yakin dengan Tuhan, kita tak yakin dengan Tuhan, lagu mana? Tak. Jadi ketika mana Allah bagi dekat kita sihat dan tanda syukur dengan sihat, kita manfaatkan kesihatan itu untuk perkara yang Allah ridha. Maksudnya apa sahaja kurniaan Allah kita syukur, maka Allah pasti tambah. Allah akan tambah lagi. Sebab tu orang bila dia mula mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia makin bertambah kasih. Dan ada orang yang bila mana dia makin kenal Rasulullah, dia makin hilang kasih. Ada? Kalau semula-mula kenal Nabi dulu, hari-hari selawat 1000 kali tak pernah tinggal. Tapi ke lama ke kurang, ke lama ke kurang. Lalah kali dengar nama Nabi macam dengar nama kawan jiran kampung dah. Wala'iyadhu billahi min zalik. Kerana apa tu? Kerana tidak mempunyai syukur. Maka bila tak syukur, Allah janji dekat kita azab. Allahumma salli ala sayyidina. Maka atas kerana tu malam ni tuan-tuan, ibu ayah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya pesan kepada diri saya terutamanya dan juga kepada kita semua yang ada kat sini, pada ketika Allah berterusan memberikan kebaikan kat kita. Ini kan musim cuti. Ramai orang sibuk berjalan. Dalam ramai-ramai orang berjalan, kita ni Tuhan pilih tak boleh pergi berjalan. Dan kita boleh manfaatkan masa dengan mengaji macam ni. Maka kembalikan syukur kita kepada Allah di atas nikmat kebaikan yang Allah bagi ni. Sebab umur kita bukan makin panjang tuan-tuan, dia makin singkat. Bila makin singkat, peluang kita nak buat baik ni makin sikit. Maka bila makin sikit, makin kita berhati-hati dan makin kita bersungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan hak kita buat ni menjadi sebab untuk Allah tambahkan lagi nikmat, dan Allah tambahkan lagi nikmat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak sambung bacaan kitab Aqidatun Najim kita. Setelah mana awal bulan itu patut saya main, tapi saya tak main. Sebab saya tak sihat. Bulan ni Allah uji sungguh tuan-tuan. Hari tu kena darah tinggi. Allah SWT. Muda lagi saya ni, baru 17. Kena darah tinggi lah. Bukan stage tu tuan-tuan, di atas lagi, acute hypertension nama dia. Dia macam nak pecah belakang ni. Petang tu pipi cek, doktor terkejut. Tapi doktor tu dia kenal saya lama dah. Dulu masa arwah ayah saya ada, dia duduk mengaji Quran dengan arwah ayah. Jadi arwah ayah saya ni meninggal, salah satu dia sebab stroke, darah tinggi jugalah. Jadi dia kata, ustaz kena beringat, dia kata, sebab ada sejarah keluarga, dia kata. Jadi kemungkinan sebab tu. Jadi dia suruh saya rehat. Jadi bila saya rehat, rupa-rupanya lepas rehat tu dia main demam pula dah. Main demam sampai hilang suara. Macam lah ni suara baru nak ada lah, baru 2-3 hari je suara saya dah. Lepas tu, tapi batuk tak berhenti lagi.
Dia sekali dia batuk tu macam orang nak start enjin motor tak ada bateri tu. Dia batuk tak berhenti. Jadi itu kata ujian. Tapi satu benda saya dapat nikmat dalam sakit ni. Bila mengajak dia tak batuk. Itu heran. Tak sungguh. Bila saya mengajak dia tak batuk. Habis mengajak sekali dia batuk. Jadi imam saya tak boleh. Jadi sekali jangan suruh saya jadi imam. Saya tak boleh jadi imam. Saya try jadi imam juga. Tengah baca-baca ada batuk tak berhenti tu. Jadi jangan. Jadi belum masa lagi Tuhan tak izin ni. Mungkin atas sebab dosa banyak tu Tuhan nak selamatkan saya. Kalau jadi imam kena tanggung dosa makmum. Beruntung juga sikit tu. Tapi alhamdulillah mengajak tak ada masalah. Mengajak boleh. Kalau baca kitab macam ni kan. Boleh, saya boleh. InsyaAllah lah dia kalau batuk pun sikit-sikit Allah SWT. Jadi harap-harap dia jadi sebab kafarah dosa lah tu. InsyaAllah orang tak baik macam ni lah tuan-tuan. Tetap orang baik, saya orang tak baik. Macam tu Tuhan bagi. Masing-masing rezeki masing-masing. Allah SWT. Baik. Jadi hari ni kita sambung. Yang mana hari tu kita berhenti dekat muqaddimah ilmu tu. Tuan-tuan kita baca sikit atas tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Kemudian katanya, i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahuilah olehmu bahawasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Baik. Jadi hari ini kita nak sambung bahagian muqaddimah ilmu. Jadi sebelum masuk pada muqaddimah ilmu, saya baca sikit tentang tu supaya kita tak salah faham. Yang disebutkan di dalam kalimah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumlah ni, ayat ini yang dimasukkan oleh musannif bahagi akan 3 hukum bangsa akal itu ialah bukanlah pada muqaddimah ilmu. Allah SWT faham tak? Yang mana hukum akal ini dia ada 3. Salasati aqsam. Yang pertamanya wajibun. Yang kedua mustahilun. Yang ketiga Allahumma salli ala Muhammad yajuzun, iaitu harus. Wajib ni apa dia? Bila mana perkara itu boleh diterima akal, maka jatuh hukum wajib. Allah SWT faham tak? Dan kalau perkara itu menyalahi akal, maksudnya tak boleh terima akal, mustahil lah. Tapi kalau kata boleh pilih nak terima ataupun tak terima, maka jatuh pada hukum harus, yajuz. Allah SWT faham tak? Jadi yang dimaksudkan hanya sungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini. Ni, i'lam anna al-hukm al-aqli yanhasiru fi thalathati aqsam ni, yang musannif maksudkan dalam jumlah ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana penggunaan dia pada maksud muqaddimah kitab, bukan muqaddimah ilmu. Jadi yang kita nak bincang sekali ni, muqaddimah ilmu ni tidak ada kaitan dengan muqaddimah kitab. Boleh faham? Jadi dah habis dah takat tu tadi tu. Selesai tang tu, tamam selesai. Allah SWT. Jadi kita masuk pada muqaddimah ilmu. Baik, maka berkata musannif, adapun muqaddimah ilmu itu iaitu mabadi yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Jadi jangan keliru Tadi hukum akal 3 pada muqaddimah kitab. Sebab awal-awal kita baca kitab, kita cerita tentang baca bismillah. Kita cerita bahas tentang sifat-sifat Allah. Jadi semua itu menggunakan pada hukum akal untuk kita faham. Tapi bila kita masuk pada muqaddimah ilmu ni, kita dah tak bincang pasal kitab. Kita cerita pasal ilmu. Ilmu ni apa dia? Maka ilmu itu datangnya dengan 10 perkara. Mabadi yang 10 maksudnya permulaan yang 10. Nak jadi ilmu, dia kena ada 10 ni dulu. Mula dengan 10 perkara ni, barulah sempurna ilmu ke atas diri kita. Jadi kita ni tengok
hak kita mengaji ni, hak kita buat ni, menjadikan kita daripada kalangan orang yang berilmu ataupun tidak. Tengok kita mengaji, ada tak 10 benda ni? Kalau tak ada, maka kita bukan daripada kalangan orang yang menuntut ilmu. Habis itu apa dia, Ustaz? Kita hanya sekadar orang yang mengambil manfaat ilmu saja. Kita bukan penuntut. Kalau penuntut, dia 10 mabadi ni ada kat kita. Baik, faham tak? Dan ada beza orang yang menuntut ilmu dengan orang yang mendengar ilmu. Dua. Orang yang menuntut ilmu diberikan kepada dia kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dalam sebuah hadis Nabi SAW, iaitu seluruh isi dunia memohon keampunan bagi orang yang menuntut ilmu ini selama mana dia berada pada jalan ilmu tersebut. Hatta pada sekecil-kecil semut yang ada dalam tanah ni pun mendoakan keampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Itu beza dah, kelebihan dah. Batu kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah kita ini orang yang mahfuz. Nak jadi maksum tak boleh, kerana maksum ini adalah hak bagi Nabi SAW. Tapi Allah ni dia adil, dan Allah ni dia maha pengasih. Maka kalau tak jadikan kita maksum, dia boleh jadikan kita ni mahfuz. Mahfuz ni apa? Bukan nama orang. Saya kira teringat mahfuz lah. Mahfuz ni maksudnya yang terpelihara. Terpelihara daripada dosa dan kemurkaan. Beruntungnya jadi orang yang menuntut ilmu ni, tuan-tuan, dia buat dosa tapi Tuhan tak kira sebagai dosa. Sonok dah. Pasal apa Tuhan tak kira sebagai dosa? Tak ada nak tulis lagi malaikat tolong minta ampun kat dia. Tu beruntung dah. Orang yang tak jadi daripada penuntut ilmu ni, nak ampun dosa dia kena minta dulu. Tak minta Tuhan tak bagi. Allah SWT. Pasal itu di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu ni, faedah dia sangat besar. Jadi kita ni umur kita dah hujung-hujung dah. Boleh tak jadi penuntut ilmu? Boleh. Sempurnakan 10 mabadi ni pada diri kita. Permulaan ilmu yang 10 ni bagi ada duduk tang kita. Pasal apa ni? Nak dapatkan faedah penuntut ilmu yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu tujuan kita mengaji. Kita tak mau jadi orang yang rugi. Dah dapat peluang ni, tapi kita buat tak tahu. Jangan ambil peluang. Baik. Baik. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah yang akmal itu, hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini, iaitu yang dinazam oleh setengah mereka itu dengan katanya. Maka tak dapat tidak orang yang nak masuk belajar satu ilmu itu atas wajah yang akmal, maksudnya sungguh-sungguh nak bagi dapat ilmu yang sempurna. Faham lah? Itu maksud dia, nak bagi dapat betul lah, bagi faham sungguh, bukan sekadar tahu saja. Hari ni kita tahu tapi tak faham. Macam yang saya selalu sebut sebelum-sebelum ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lah, Allah SWT, kita tahu hakikat dunia ni menipu, tapi antara dunia dengan akhirat kita lebih tahu lah. Hatta umur dah senja dah ni, hujung-hujung dah, masih lagi duk kisah pasal dunia. Walhal dia tahu dah dunia ni nak tinggal. Dia duk risau pasal rumah dia, dia duk risau pasal kereta dia, dia duk risau pasal duit dia hak koi sikit, dia duk risau pasal berniaga dia hak makin slow. Faham? Walhal kalau dia pandang tu dengan pandangan mata hati, dia boleh rasa mungkin ni isyarat Tuhan nak panggil aku balik lah kot. Pasal dia bagi nikmat dunia aku kurang lah. Allah SWT. Orang sakit, tuan-tuan bisa tengok ada orang sakit nazak nak meninggal. Rezeki dia makin kurang ke makin banyak, tuan-tuan? Dia kurang.
Dia ke kurang, dia ke sikit, makan ke tak lalu, betul tak? Betul tak? Duit pun kau tak boleh guna dah. Pasal apa? Nak berjalan tak larat dah. Betul tak? Ada tak tanda-tanda dekat tuan-tuan? Nah, kalau ada balik beringat tu. Takut-takut 3 kali Jumaat dah. Ni bukan doa tak elok tuan-tuan. Ni peringatan. Tak tahulah kot tuan-tuan 3 kali Jumaat, saya 3 kali Jumaat, tak tahu. Saya dulu ke tuan-tuan dulu ke? Tapi dari segi adat dia tuan-tuan dulu. Tapi kalau duk ikut hak tak sihat selalu, hak saya ni kan? Mana satu? Tak tahu. Kita tak tahu. Maka bila makin berkurang nikmat, sebenarnya boleh jadi itu tanda kita makin dekat nak balik dah. Sebab dalam hidup ni fasa dia macam tu. Dan kenapa orang ni dimatikan? Kerana bila dah habis janji Tuhan kat atas diri dia, mati dah. Apa janji dia? Tu rezeki yang Allah jamin. Jadi rezeki hang hari ni takat ni rezeki hang. Habis mati Allah SWT. Dia faham tak? Jadi kita tahu hakikat dunia ni fana. Tahu? Kita tahu fana. Tapi dalam keadaan kita tahu, kita faham tak? Jadi kita nak dapatkan kefahaman tu. Maka sebab tu musannif kata, maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah yang akmal itu. Dia faham tak? Ni bahasa orang dulu-dulu, sedap lah. Maksud dia tu sampai Allah SWT. Jadi orang yang baru nak belajar, kata musannif, sesuatu ilmu bila dia nak belajar atas wajah yang akmal, nak sempurna sungguh kefahamannya, bagi reti sungguh, maka hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini. Dia kena tahu permulaan yang 10 bagi orang yang nak menuntut ilmu. Dia kena tahu 10 ni. Tahu 10 ni, barulah dia boleh mendapatkan ilmu yang akmal, iaitu yang sempurna. Tamam. Boleh faham ada? Allah SWT. Baik. Iaitu yang dinazam oleh setengah mereka itu dengan katanya. Maka Allahumma salli ala Muhammad yang dinazamkan dalam syair. Apa dia? Inna mabadi kulli fannin 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamaratu wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu wal istindadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a wa man daral jami'a haza syarafa. Baik. Maka sebahawasanya mabadi tiap-tiap ilmu itu 10 perkara. Mabadi ilmu iaitu permulaan bagi tiap-tiap ilmu itu ada 10 perkara. Apa sahaja ilmu atas dunia, bila kita nak belajar, permulaan dia tak lari pada 10 benda ni. Dia ada 10 ni cukup 10 ni, maka sempurnalah ilmu ke atas diri kita. Maka apa yang pertama, iaitu al-haddu. Apa dia? Had bagi ilmu. Allah SWT. Had bagi ilmu. Apa maksud had bagi ilmu? Allah SWT Muhammad, iaitu setiap ilmu itu ada perbahasan dia yang tertentu. Jadi macam kita baca kitab Aqidatun Najih ni, kitab tauhid, maka dia tak bincang tentang hukum fiqh. Tu had bagi ilmu. Dia ada dia punya setakat dah. Faham? Belajar matematik, kita tak belajar lah macam mana nak buat karangan. Tu had ilmu. Belajar pasal bawa kereta, boleh tak nak kait dengan motor? Tak boleh. Pasal lain ilmu dia, ilmu yang lain. Maka tu maksud had bagi ilmu. Jadi time kita nak mengaji satu-satu ilmu, yang pertama sekali kita kena tahu had bagi ilmu tu apa dia. Maka takrif ilmu itu mesti dalam pengetahuan kita. Ni bila orang tanya nak mengaji apa, tak tahu. Saya patut kena mengaji apa? Dia tak tahu mabadi ilmu yang pertama, had ilmu tu dia tak tahu. Faham?
Jadi bila kita kata mengaji tauhid ni untuk apa? Kenal Tuhan, kita kata. Maka tak bincang selain daripada Tuhan dalam tu. Nah, jadi cerita pasal pokok pun nampak Tuhan. Cerita pasal bangunan pun nampak Tuhan. Cerita pasal kita pun nampak Tuhan. Cerita pasal kapet pun nampak Tuhan. Pasal apa? Had bagi ilmu tauhid. Boleh faham lagi ni? Jadi tu mabadi 10 yang pertama sekali bagi setiap ilmu macam tu. Jadi had ilmu bagi ilmu tauhid yang kita nak bincang ni, kita akan baca kemudian. Apa dia? Boleh tak? Baik. Yang kedua, wal mawdu'u, iaitu tempat hantarannya, makna kata tajuk-tajuk yang ada. Allah SWT nak bincang tentang apa. Jadi dia kena tahu. Sebab tu bila kita mengaji satu-satu ilmu, lepas kita tahu had ilmu, kita bincang pula tentang apa yang akan dibincangkan. Tajuk yang pertama, sekian tajuk. Tajuk yang kedua, sekian tajuk. Jadi bila orang mengaji, dia kena tahu yang tu. Terlebih-lebih lagi orang yang nak mengajar. Sebab tu bila orang kata ilmu Al-Quran ni, contoh ilmu Quran bagi orang Islam, dia kata Quran ni siapa pun boleh ajar, tak perlu pada pengetahuan. Betul ke salah tuan-tuan? Salah. Pasal kalau ilmu yang lain ada maudhu' dia, takkan Quran tak ada maudhu'. Tapi disebabkan kita ni tak mengambil berat tentang ilmu Al-Quran, menyebabkan hari ni orang mengaji Quran tak tahu maudhu'. Itu yang bila boleh baca Quran, masih lagi duduk dalam kejahilan. Kejahilan macam mana ni? Boleh baca Quran, tanya hukum izhar tak boleh jawab. Tak? Boleh baca Quran, hari-hari duk baca Quran ni, tapi bila orang suruh cerita sikit tentang makhraj huruf, boleh cerita. Walhal makhraj sebahagian daripada maudhu' yang ada dalam ilmu Quran. Faham lagi ni? Orang tanya apa beza sifat aridah dengan sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panggil apa? Sifat aridah. Aridah dengan sifat asliyah. Apa beza aridah dengan asliyah? Dia tak tahu beza. Kalau saya cakap ni pun tak tahu juga natang apa dia sebut. Natang apa ustaz cerita malam ni? Nak aridah pula. Faham lagi ni? Jadi duk rasa alim lagi dengan Quran. Tak jugalah. Pasal apa? Tak tahu maudhu'. Memang boleh baca. Sebab tu Quran tak melekat dalam diri. Pasal apa tak melekat dalam dada? Pasal kita tak faham tentang Quran. Quran ni bukan sekadar baca ya. Yang Allah kata warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Apa benda tartil tu? Tartil bukan merangkak. Orang kata tartil ni baca pelan-pelan, betul ya? Kan, tartil bukan baca pelan-pelan. Tartil ni apa dia? Menyempurnakan hak bacaan Al-Quran sepenuhnya. Tu maksud tartil. Hak bacaan Quran ni banyak lah tuan-tuan. Tu maudhu' dia. Saya cerita tu pakai masuk tajuk Quran pula. Memang masuk. Faham tak? Boleh faham tak? Cerita bab fiqah, maudhu' dalam ilmu fiqah, dia adalah bab taharah, dia ada bab ikhtilat, dia ada bab muamalat, dia ada bab hudud, dia ada bab sekian, munakahat lah, apalah. Semua tu adalah maudhu' bagi ilmu fiqah. Jadi bila kita mengaji ilmu tauhid, maudhu' dia duduk tang mana? Nak cerita tentang apa? Nak faham tentang apa? Maka inilah mabadi bagi sekalian ilmu. Apa sahaja ilmu, lepas kita tahu had dia, kita kena tahu maudhu' dia. Jadi semacam tu orang mengajak pun, dia kena tahu apa benda maudhu' ilmu, baru dia boleh mengajak. Bila dia tak tahu, macam mana dia nak mengajak? Tiap akhirnya hari ni orang mengajak ke kurang, orang menceramah ke ramai. Pasal apa? Sebab orang hak dengar ni pun jenis pemalas semua, tak mau mengaji. Dia cuma nak dapatkan halwa telinga, nak bagi sedap telinga kan. Best ceramah ustaz ni, best. Pasal apa? Duk maki orang. Best ceramah ni, best, ceramah ni best. Balik macam tu tak? Tak dapat apa. Pasal apa? Pasal kita bukan menjadi orang yang mencari ilmu yang akmal.
Kita menjadi orang yang hanya sekadar nak berseronok dengan cerita. Itu yang guru saya kata, ilmu bukan sekadar hikayat. Faham tak? Benda ni kita kena jaga elok-elok tuan-tuan. Sebab hari ni umat Islam kuih pecah. Walaupun kita ramai, tapi dia kuih pecah. Pasal apa dia kuih pecah? Sebab ilmu hari ni hanya sekadar menjadi hikayat. Dia menjadi cerita aja hari ni. Macam kita dengar cerita Pak Pandey. Kita dengar cerita Pak Pandey, kita ambil tak faedah pada cerita Pak Pandey tuan-tuan? Ambil tak? Tak ambil pun. Dengar saja ya, tidak? Cerita Pak Pandey jerang anak dia dalam dapur gas. Kan nak bagi anak dia benda yang panas. Kan? Tuan-tuan balik buat. Balik buat tak? Taubat tak buat lah. Tidak? Maka dapat faedah tak? Tak dapat faedah tak? Tapi cerita seronok. Jadi ilmu hari ni tuan-tuan dia jadi hikayat ni. Jadi tu guru saya kata, ilmu bukan sekadar hiwayat, bukan sekadar hikayat. Kita tak mau lagu tu. Kita nak ilmu ni dia menjadi pegangan kita. Maka sebab tu kena tahu maudhu' bagi ilmu, iaitu tempat hantaran ilmu tersebut. Ilmu tu nak bawa kita ke mana? Kena faham. Tu mabadi yang kedua. Boleh dah ni? Ni baru kedua tuan-tuan, ada 8 lagi. Takut CPU jam. Boleh dah? Pelan-pelan kita baca. Baik. Kemudian yang ketiga, thummas samaratu, kemudian faedahnya. Yang keempat apa dia? Yang ketiga apa dia? Iaitu faedah dia. As-samaratu. Samaratu ni bahasa Arab, masuk kalau bahasa Melayu masuk dia buah tuan-tuan. Jadi buah bagi ilmu tu adalah faedah ilmu. Jadi mengaji ni faedah dia apa? Jadi sebab tu mengaji tujuannya adalah untuk memetik buah ilmu. Macam kita buat semayang ibadat tuan-tuan, kita semayang, kita tak pernah kisah pasal buah bagi ibadat, tidak? Sedangkan setiap benda yang baik ni ada buah dah. Yang kita duk kira buah salam, calik tak calik, cakok tak cakok. Contohlah, duk kira buah tu kan. Sampailah kali hak duk main buah pun tak tahu buah apa. Buah apa ni? Salam nari dulu. Faham tak? Jadi buah bagi ibadah ni ada. Sebab apa? Kerana daripada ilmu ada buah ilmu. Apa buah ibadah? Saya bagi contoh, semayang. Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu buah dia. Buah bagi semayang ni apa tuan-tuan? Bila kita semayang, kita ni akan jauh daripada perkara keji dan mungkar. Apa maksud jauh pada perkara keji dan mungkar? Tak buat dosa tuan-tuan. Kita semayang ya, Tuhan bagi jaminan hang tak buat dosa. Tapi kita buat dosa lagi. Mengumpat buat lagi. Berasa riak tu ada lagi. Duk sumuah dengan orang tu ada lagi tak? Ujub dengan orang tu banyak lagi tak? Duk menipu orang tu banyak lagi tak? Duk sangka buruk dengan orang ni banyak lagi tak? Walhal semayang kita hari-hari berapa kali tuan-tuan? Jadi Tuhan tipu ke kita tipu? Ini sebab kita cerita bab tauhid tuan-tuan, akidah ni. Jadi siapa tak betul? Quran tak betul ke? Kita tak betul. Walhal dalam Quran Allah kata macam tu. Tuan-tuan kata tuan-tuan beriman dengan Quran sendiri. Jadi Quran kata sembahyang je tertegah daripada perkara keji dan mungkar. Kita sembahyang, tapi kita jadi punca bergaduh orang. Kita sembahyang, hutang orang saja tak mau bayar. Kita sembahyang, kita ada tipu claim. Kita sembahyang, kita ada main buat benda-benda tak elok ni. Baik. Siapa tak betul tuan-tuan? Benda ni tuan-tuan, sebab saya baca dengan guru saya. Saya ngaji guru saya, guru saya banyak cerita bab ni. Buatkan saya fikir banyak tuan-tuan. Selama ni yang aku dah buat ni sebenarnya untuk apa?
Walhal buah bagi ibadah ni tak ada satu pun lekat kat kita. Allah kata dalam Quran, satu sedekah dia balas balik 700. Tuan, sedekah kita hari ni kau tambah ke kurang? Patut bila sedekah satu balas 700, dengan keadaan hidup kita hari ni, patut sedekah kita makin banyak ke makin sikit? Patut makin banyak. Pasal apa? Harta makin banyak. Tak? Kalau dulu kita dah bagi RM1, hari ni patutnya kita dah tak selesa RM1 tu lah. Kita jadi tak gamak RM1 ni, dia jadi banyak lah. Pasal apa? Sebab dalam Quran Tuhan sebut lagu tu. Faham tak? Tapi kita dalam pada duduk sedekah hari ni, hati kita dengan harta ni, kau tambah cinta ke, kau bertambah kurang rasa cinta tu? Dia faham tak ni? Jadi tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan yang macam ni, wal'iyadzubillahi min zalik. Kat mana tempat kita tuan-tuan? Saya pernah cerita kat tuan-tuan pasal marhum ayah saya kan. Arwah ayah saya ni, kerja dia besar juga. Dia ketua Head of HR bagi wilayah utara, daripada Perak sampai ke Perlis. Kalau tuan-tuan pernah dengar company Faber Medicine, sekarang dia jadi agenta. Kalau ayah saya pergi hospital ni, dia pergi hospital kerajaan ni, hak cleaner, pak guard lah apa semua tu, nampak ayah saya pakat lari buat kerja semua. Pasal apa? Macam Perdana Menteri turun tu. Pasal dia yang menentukan orang tu boleh kerja ke tak boleh kerja. Orang nak kena buang, tak kena buang ke, duduk tang dia. Gaji dia taklah besar sangat, tapi 5 angka tuan-tuan. Gaji dia 5 angka. Tapi bila dia meninggal tuan-tuan, bisa tengok dah kereta hitam yang saya buat main. Dia tinggal hak tu sebiji. Rumah sebiji, dengan satu lagi rumah tak habis lagi bayar. Pasal apa? Pasal beli, dia bayar setengah lagi adik perempuan saya bayar. Dengan orang gaji 5 angka, kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia, yang pangkat yang sama, rumah semua banglo, kereta semua kereta mahal. Arwah ayah saya ni maintain macam tu. Dan bila dia meninggal tuan-tuan, dia tubuh dia besar pada saya lagi. Dia lagi besar pada saya. Saya kecil. Saya kalau duduk dengan dia besar. Dan dia lagi tinggi. Dia lagi berat pada saya. Tapi bila dia meninggal, kami 2 angkat jenazah dia. 2 orang angkat tu, tak rasa macam ada jenazah dalam tu. Dan dia ke bumi cepat sangat. Dia meninggal masa Covid. Orang lain semua seminggu kat atas. Dia 2 hari boleh keluar jenazah dia. Semua orang terkejut. Pasal apa? Jadi mudah sangat. Dia nazak pun tak sampai 1 hari. Sat sangat. Memang cepat. Kami sekeluarga pun semua terkejut. Cepat sangat dia pergi. Allah SWT. Saya duk fikir balik, apa sebab Tuhan bagi kat dia macam ni? Rupanya bila fikir balik, baru saya perasan, arwah ayah saya ni dia tak suka berhutang. Dia tak suka berhutang, dan dia tak suka berhutang. Dia jenis dia tu. Pasal tu harta dia apa yang ada patut boleh lah dia buat loan sana sini, tak? Dan dia pernah tolong saya masa saya mula-mula buka sekolah dulu. Dia buat pinjaman personal loan. Sebelum tu dia tak nak buat. Dia buat personal loan tu pasal nak tolong saya buka sekolah. Yang orang duk nampak saya minta duit sana sini kan. Tak ada. Saya bukan minta duit, pakai duit dia. Dia buat personal loan 100,000, dia tolong saya buka sekolah. Dan bukan saya bayar, dia bayar. Dia pula tolong bayar setiap bulan sampai selesai hutang tu. Dan dia tak pernah minta saya bayar balik. Patutnya buat loan 100,000 ni buat berniaga, tidak? Tidak. Buat berniaga apa-apa ke, dapat balik duit, lagi kaya lah kan. Tapi tak, dia buat tu untuk agama. Dan akhirnya Allah balas balik tak? Allah balas. Jadi tu sebab dia dapat buah daripada amal. Kenapa? Keyakinan dia. Biar dunia ni sekadar cukup pakai sudah. Tapi keyakinan dia pada kehidupan akhirat menyebabkan dia dapat husnul khatimah. Tentang tak teringin kata-kata. Faham? Dia dah pergi tak apalah, kita boleh lah cerita pasal dia dah tak ada lah. Jadi ini yang kita nak ambil. Kita nak ambil faedah daripada ilmu. Faham lah?
Jadi kalau ibadah pun ada ilmu, ada dia punya buah dia, maka ilmu pun ada buah dia. Maka sebab tu faedah bagi ilmu apa dia? Iaitu kefahaman. Jadi mengaji bab fiqah, apa hasil dia? Kita jadi orang yang berpegang pada hukum fiqah. Mengaji bab tauhid, apa faedah dia tuan-tuan? Faedah dia tuan-tuan, kita makin yakin dengan Tuhan. Itu faedah dia. Maka faedah bagi ilmu ni, kita kena tahu aku mengaji ni untuk dapat apa. Faham tak? Mengaji bab tasawuf, patut hati kau zuhud dengan dunia lah. Walaupun dunia makin bertambah kat diri, tapi hati tak terkesan dengan dunia. Faham tak? Macam ada seorang guru saya ni, Allah bagi dekat dia dunia bagi suruh. Beli kereta ni macam beli baju dah. Sungguh. Allah bagi sungguh. Tapi dunia tak melekat kat hati dia. Bukti dia macam mana? Dia jumpa anak murid dia buat keluar duit, dia boleh buat keluar duit tebal ni tuan-tuan. Bagi, ambil. Macam cerita Alibaba. Cuma dia tak baling lah, pasal dia otak. Dia bagi. Mah dia tak bagi. Bagi. Kalau kita lah tuan-tuan, duit banyak boleh buat bagi ke orang tu. Hari Jumaat semua pakat mai tunggu kita. Pasal apa? Tahu dah Pak Haji ni dia bagi duit. Tahu tak? Pasal apa kita tak boleh buat? Sebab kita tak mendapatkan buah daripada ilmu tasawuf yang kita mengaji. Sebab guru saya ni guru tasawuf tuan-tuan. Jadi dunia tu tak melekat langsung, maka tu buah dia. Maka faedah bagi ilmu tu kita kena tahu mengaji untuk apa. Dia faham tak? Baik, itu yang ketiga. Wa fadluhu, dan yang keempat, dan kelebihannya. Apa kelebihan kita mengaji ilmu ni? Allah SWT. Kalau tak mengaji ni, apa yang kita tak dapat? Kita mengaji ni, apa yang kita dapat? Itu maksudnya. Allah SWT. Baik. Wa nisbatun, dan nisbahnya. Nisbah bagi ilmu tu. Allah SWT. Baik. Dan yang keenam, wal ismu wal wadi', iaitu orang yang menghantarkan dia. Ilmu ni mai daripada siapa? Allah SWT. Maksudnya apa ni? Nak mengaji tuan-tuan, kena cari orang yang ahli dalam bidang. Kena kenal siapa mengajar tu. Allah SWT. Tapi cara nak kenal guru bukan dengan kita pergi tanya, Ustaz dulu mengaji tang mana? Ustaz mengaji dengan siapa? Hak jenis tu kena pelempang ni. Tanya budak macam saya ni tak apalah, boleh tanya. Tapi kalau tok-tok guru besar, jangan buat begitu tuan-tuan. Dengan tok-tok guru ni jangan. Pasal tak ada adab. Nak tahu lagu mana? Tunggu dia cerita, dia akan beritahu siapa guru dia. Dan kita pun akan tahu dia mengaji dengan siapa. Walaupun dia tak cerita, kita tahu guru dia siapa. Sebab murid ni dia membawa perwatakan guru. Ya Allah SWT. Faham tak? Dan bukan seorang guru yang baik bila dia duduk jaja nama guru. Sebab murid dia tak pernah menumpang nama guru. Dia hanya menumpang keberkatan ilmu guru. Faham tak? Orang yang duduk jaja nama guru ni, boleh duduk dengan syekh sekalian, boleh duduk dengan syekh sekian, macam orang buat lah ni, tu bukan orang ahli ilmu. Macam orang tu budak-budak tiktokers kan, duduk bubuh gambar dengan syekh sekian, ustaz sekian, tok guru sekian tu. Kalau syekh tu jalan, dia mesti duduk sebelah. Dia pun jalan sama laju macam syekh juga. Macam dia tu tok syekh. Tu orang yang tak ada ilmu tuan-tuan. Orang yang ada ilmu ni dia sembunyikan diri. Tuan-tuan tengok arwah Pak Sumit masa hayat dia. Dia duduk cerita dah siapa tok guru dah. Tak, melainkan anak murid dekat dia. Jadi kita tahu mana tok guru dia, anak murid dia beritahu. Syekh Pak Sumit dulu ngaji yang sekian ni, ngaji dengan orang ni, dia pernah ngaji sekian. Jadi kita tahu tu bukan daripada dia duduk cerita. Faham tak? Dia tak khabar ni. Dia akan diam, melainkan anak murid dekat-dekat dia. Hak betul-betul duduk dengan dia ni tahu dia mengaji dengan siapa. Dia faham tak? Jadi nak kenal guru ni dengan cara macam tu. Macam mana ni? Kena duduk lama dengan dia baru tahu. Setakat main sat sekali dua, kita takkan kenal guru kita. Dia kena duduk lama baru tahu guru ni duduk dengan siapa dulu. Faham tak?
Macam kita mengaji dengan Syekh Nuruddin lah. Syekh Nuruddin ni kita kenal dia sebab dia ke sebab tok guru dia? Sebab dia, bukan sebab tok guru dia. Sebab dia sendiri pun tak pernah jajar nama tok guru dia. Faham tak? Pasal tu guru saya dia selalu pesan kat saya, jangan menumpang populariti tok guru. Kita dah tumpang nama guru buat apa? Sedangkan semayang 2 rakaat kita walaupun sama sah dengan tok guru kita, tak sama nilai dah. Tiba-tiba keilmuan yang ada kat kita sikit, hal kita dapat pada guru ni, kita duk jajar seolah-olah sama taraf diri kita dengan guru kita. Jadi nak menghilangkan kesombongan, jangan duk jajar nama tok guru. Faham tak? Habaq mengaji dengan siapa masa kita duk mengaji ni tak salah, tapi bila kita mengajak esok, jangan duk buat macam tu. Faham? Saya pun pernah juga buat silap tu tuan-tuan dulu. Tapi bila makin lama Tuhan tunjuk jalan lah. Tu guna ada guru pebetul kita. Kita salah dia pebetul. Dan kita dah buat salah, mengaku lah. Ada Allah SWT. Faham tak? Baik. Yang ketujuh, wal ismu, namanya, iaitu nama bagi ilmu. Kena tahu. Allah SWT. Yang ke-8, wal istimdadu, iaitu tempat ambilnya. Allah SWT. Ilmu tu ambil kat mana? Sumbernya daripada mana? Sebab tu kalau kita mengaji, tiba ada orang kata, saya ni mengaji ni tak ada guru, dia kata. Semua ilmu laduni belaka. Tuan-tuan cuba cepat tinggal. Kan ada orang macam tu. Dia kata dia mengaji tak ada guru pun, dia kata. Dia boleh sendiri dia dah. Ada orang betul dah? Ada tak? Aku ni pasal apa aku tak mengaji? Pasal aku tak happy, aku faham dah semua ni. Orang jenis tu tuan-tuan jangan duduk dengan dia. Pasal apa? Yang tu adalah orang yang nama dia jahil murakkab. Jahil murakkab ni apa tuan-tuan? Bodoh tak boleh ajak. Tu bahasa senang faham. Jahil murakkab ni kalau bahasa Melayu dia, jahil tu masuk bodoh tuan-tuan. Murakkab ni bersusun-susun. Faham tak bersusun-susun? Dia bukan bodoh sekali ya, bertingkat-tingkat bodoh dah, berlapis-lapis. Jadi nak tembus tu bukan senang tuan-tuan. Faham tak? Orang jenis jahil murakkab ni tuan-tuan tinggal. Jangan duk. Pasal Imam Ghazali sebut macam tu. Imam Ghazali kata orang jahil murakkab ni jangan duk dekat. Pasal dia ni bukan setakat mudarat pada diri dia, mudarat pada orang duk sekeliling dia. Tuan-tuan bagi orang jahil murakkab buat wiring masjid tu, jadi apa? Kita kata wayar bumi ni cucuk dekat tempat neutral. Wayar bumi ni untuk bagi arus ke bawah. Tiba dia kata tak, bumi ni kena bubuh dekat positif. Jadi apa tak dah? Faham tak? Aku tahulah, aku mengaji engineering lama. Dia kata engineering tu bukan electrical. Kita dengar pula engineering, oh betul-betul dia pandai. Kata. Tak sedap dua-dua sama tak erti. Faham lagi ni? Jadi tempat ambil ilmu tu tuan-tuan, kita kena tahu di mana. Jadi bila kita mengaji tauhid, ambil dia tang mana? Tengok dalil dia pada Quran, dalil dia daripada hadis. Maka betul lah tu. Sebab kita tahu dah ilmu tu ambil daripada mana. Faham tak? Tapi kalau tak ada sumber, hanya berpandukan kepada hukum akal saja, itu yang akhirnya jadi sesat. Macam mana? Yadullah fawqa aidihim tu, dia terjemah tangan macam ni dia dah. Dan dia pula, Tuhan pula sebut yadun, maksudnya satu ya tangan. Mana kata kita dengan Tuhan, siapa yang cacat? Faham lagi? Kita tangan kita pun dua, Tuhan tu tangan satu. Siapa yang tak sempurna tuan-tuan? Orang kalau tangan satu ni, orang panggil cacat ke tak? Tiba Tuhan tangan satu, lemah lah Tuhan ke tu, tidak? Tangan dia satu lah. Makhluk dia ramai. Macam mana dia nak sampai rezeki dengan tangan dia? Faham? Jadi bila tak betul tempat ambil dia, menyebabkan ilmu tu main jadi tak betul. Jadi nak dapatkan ilmu yang baik, kena tahu cara ambil ilmu tu tang mana hak betul dia. Faham tak ini? Thumma istawa ala al-'arsh. Kemudian Allah itu istawa di atas arasy, dia kata. Tuhan ni tempat dia duduk atas arasy.
Habis tu Tuhan dengan Arash, siapa mai dulu? Arash siapa buat? Tuhan buat. No. Ni sembang dengan puak-puak Wahabi pening lah kali depa baling kasut ni dah. Dia tak boleh nak balas. Betul tak? Jangan kata apa tu. Kita tanya dia balik, Arash dengan Tuhan siapa dulu? Dia kata Tuhan dululah. Dia kata pasal Arash tu Tuhan buat. Tuhan buat pakai apa? Pakai tangan dia dah. Dia duduk bayang macam dia buat rumah. Lepas Tuhan buat Arash, Tuhan duduk atas tu, tak pergi mana dah. Oh, lepas tu sebelum Tuhan buat Arash tu, Tuhan duduk tang mana? Dia pening lah. Duduk tang mana? Lah kali hang ni masalah ni kerja nak cari salah orang. Dia kata kita betul tak? Jadi ni jenis puak-puak jahil murakab, tuan-tuan, jangan duk kawan. Jadi tempat ambil ilmu tu kena betul. Sumber dia tang mana? Betul orang suruh ngaji, baru dia boleh faham sungguh. Yang dimasukkan istawa atas arah tu, apa maksud dia? Faham lagi ni? Boleh nampak ada tu. Pasal apa? Perlu pada mabadi yang 10 ni, tuan-tuan, supaya kita tak jadi gila, tuan-tuan. Ni mengaji jadi koi gila, bukan koi pandai. Raja duk habis bergaduh dengan orang sana sini, habis pening masalah. Tu yang lalah kali tahlil tak boleh buat, karaoke okey. Buat talqin atas kubur salah, tazkirah tak apa. Tazkirah atas kubur pada benda sama, tuan-tuan. Boleh faham tak? Dia jadi pening habis. Pening habis. Pasal apa? Sebab tempat ambil ilmu tak betul. Allah SWT. Boleh faham tak? Habis. Itu yang ke-8. Dan yang ke-9, hukum syarak dah. Dia ada hukum, tuan-tuan. Hukum ni bukan dia mai daripada mimpi ulama', tapi hukum ni dia mai pada atas perintah Allah dan Rasul. Jadi pada benda-benda yang dulu tak wujud pada zaman Nabi, macam mana ulama' boleh istinbat hukum? Pandu kepada benda yang lebih kurang macam benda yang berlaku pada zaman Nabi. Anda faham tak? Jadi dia berpandu hukum ni, dia mai pada tempat ambilan yang sama. Faham tak? Dia sebab tu hukum dia tak boleh duk rasa-rasa, tuan-tuan. Apa hukum selawat dekat Nabi kan? Saya rasa hukum dia sunat kot. Duk main rasa-rasa. Rasa-rasa ni dia bukan hukum, tuan-tuan. Hukum ni dia main daripada dalil yang sah, dalil yang kuat. Faham? Boleh lagi ni? Jadi kalau agak-agak tak tahu hukum, tuan-tuan, kena jawab apa? Kena jawab apa? Rasa ke tak tahu? Tak tahu lah. Saya tak pasti lah kata. Nanti saya pergi tanya untuk guru saya. Allah SWT. Jangan duk rasa. Ni rasa-rasa dia sunat kot. Duk rasa-rasa, hampa rasa macam mana? Dia faham tak? Hukum jangan buat main, tuan-tuan. Hukum ni jangan buat main. Sebab hari ni orang semua duk cerita pasal hukum. Betul tak? Hak reti pun duk cakap pasal hukum, hak tak reti pun duk cakap pasal hukum. Tu yang bergaduh pasal baru ni, pasal apa? Isu hak ustaz dengan ustazah kan. Marah Ustaz Zaidrus pula. Ustaz Zaidrus ni pergi mengaji dulu. Hang cakap dengan siapa? Ustaz Zaidrus dia cakap hukum dia orang. Ustaz Zaidrus ni dia ulama fiqh, tuan-tuan. Walaupun dia tak pakai serban, dia ulama, tuan-tuan. Bukan tengok tang janggut dia. Tapi tengok pada keilmuan dia. Dia boleh bawa hukum tu lengkap dengan dalil. Jadi kita ni cakap pun duk pakai buku lagi. Ustaz Zaidrus tak pakai buku, tuan-tuan. Kita cakap pasal pakai buku. Jadi jangan kita duk pikai macam tu. Nampak sangat jahil dah. Tak betul, minta maaf kan. Bukan susah pun. Kita cakap-cakap tu tersalah, orang tegur kita, terima kasih sebab tegur saya minta maaf. InsyaAllah saya pun betul. Orang akan makin hormat kita, tuan-tuan. Bukan orang makin benci kita. Orang tak pelekeh kita, tuan-tuan. Orang akan pelekeh bila kita cakap benda tak betul, kita masih duk kata benda tu betul. Habis. Faham? Baik. Dan yang ke-10, habis dah, tuan-tuan. Saya pun beku dah ni. Malam ni sejuk pula dah. Yang ke-10 iaitu Allah sallallahu Muhammad masail Allah iaitu masalah. Allah
Masalah-masalah yang ada dalam ilmu tu kita kena tahu. Masalah ni apa dia? Iaitu perbincangan. Itu masalah. Bukan masalah yang kita duk runsing hari-hari tu. Keluarkan masalah daripada bab semayang ni. Kita pun duk runsing. Pasal apa? Duk fikir masalah. Bukan macam tu. Masalah ni maksudnya bincang. Apa perbahasan yang ada? Macam contoh bab faraid. Kalau situasi macam ni, apa penyelesaiannya? Itu dipanggil sebagai masail. Boleh faham tak? Baik. Wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Dan setengah mereka itu memadai ia dengan setengahnya, dan barang siapa mengetahui ia akan sekalian yang 10 itu, nescaya menghabisi ia akan kemuliaannya. Jadi setengah daripada 10 mabadi ini memadai dengan setengahnya. Maksudnya dia berkait. Maksud tak tahu 10-10 ni pun boleh juga kata musannaf. Tapi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, barang siapa mengetahui ia akan sekalian yang 10 itu, nescaya menghabisi ia akan kemuliaannya, maka dia dapat sepenuhnya manfaat ilmu. Faham? Jadi kalau kita tak tahu semua, tahu setengah pun dah cukup. Apa dia? Antara dia had ilmu, tempat hantaran ilmu, faedah ilmu, kelebihan ilmu dan nisbah ilmu, cukup. Tahu yang tu pun dah memadai dah. Sebab dia berkait dengan 5 lagi. 5 hak pertama tu dia berkait dengan 5 hak kedua. Tapi kalau tahu 10-10 tu kata musannaf, maka itu terlebih baik. Kenapa? Dia akan dapat semua sekali. Faham? Boleh tak ni? InsyaAllah. Baik. Had ilmu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Takat dulu. Jadi kita masuk had ilmu bagi ilmu tauhid. Yang tadi tu muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu tu mabadi 10 tadi tu, hak kita cerita tentang ilmu secara awam, umum. Lepas ni kita akan masuk pada ilmu tauhid. Pasal kitab ni kita cerita tentang ilmu tauhid. Apa had ilmu bagi ilmu tauhid yang kita nak ngaji. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita mengaji ni tuan-tuan, menjadikan kita semakin faham dan semakin reti. Dan mudah-mudahan dengan reti kita tu menjadikan kita ni semakin mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi sebelum saya tangguh tuan-tuan, macam biasa tuan-tuan tolong doakan madrasah saya, yang madrasah yang kita usahakan. Kita semua usaha sebenarnya. Pasal apa? Tuan-tuan tolong doa juga jadi madrasah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong bantu bagi sumbangan pun juga jadi madrasah tuan-tuan. Saya buat seorang tak boleh. Pasal saya buat kerja agama ni, Nabi dah tunjuk jalan dia, mesti dibuat secara berjemaah. Dia tak ada istilah buat seorang tuan-tuan. Pasal tu silaturahim ni kena jaga. Sebab apa? Sebab bila silaturahim, kita boleh buat baik sama-sama. Jadi tuan-tuan tolong doakan madrasah yang kita usahakan ni agar sentiasa dalam limpahan rahmat dan taufik Allah, dan sentiasa di dalam limpahan inayah Allah. Macam yang saya maklum kat tuan-tuan, kita dalam proses nak beli rumah yang kita buat Miftahul Jannah untuk asrama banat pelajar perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Harga dia 650,000, dan saya masih lagi belum ada dana yang cukup, dan kita pun tak buat sumbangan merata tuan-tuan, pasal nak menutup ruang fitnah. Sebab kalau kita duk minta merata ni, lama sangat orang kata kat kita kan. Jadi kita tak minta ke orang lah. Kalau Tuhan nak bagi, Tuhan akan gerakkan hati orang mai bagi. Jadi tuan-tuan tolong doakan supaya Allah cepat-cepatkan usaha kita dalam pada nak beli rumah tu, supaya cepat boleh beli. Sebab saya kalau boleh saya tak mau hutang dengan bank. Kalau boleh saya nak beli cash. Jadi 60,000 ni bukan jumlah yang kecil tuan-tuan, besar. Kalau orang ada duit banyak tak apalah kan, duit tak ada macam saya ni besar lah 50,000. Ya tuan-tuan tolong doa. Tuan-tuan tolong doa, insya-Allah Allah bagi jalan. Dan kemudian sekolah kita ni pun kita bagi pengajian percuma tuan-tuan. Dan kalau tengok tuan-tuan, pelajar kita pun ramai. Allah, sebab pasal orang minta, saya tak boleh nak tolak tuan-tuan. Pasal duk minta ramai sangat, duk sungguh-sungguh. Hak main minta ni pula bukan orang hak senang tuan-tuan, orang hak betul-betul susah.
Ada yang satu keluarga dia baru dia tuan, saya tengah duk fikir lagi. Tuan tolong doa lah supaya saya boleh bagi jawapan yang tak menzalimi dia. Nah, dia minta nak masuk tuan. Anak dia ni orang tak erti agama, dia kata dia jahil buat agama. Dan saya tengok memang bukan kita kata dia tu tak erti tak, tapi memang sungguh lah hak dia mengaku tu sungguh. Pasal anak-anak dia tuan, hak perempuan tu boleh pakai seluar pendek tuan, hak besar tu. Tapi adik dia, anak dia hak kecil perempuan ni, nak mengaji agama, daripada tak pakai purdah, sanggup pergi beli purdah. Pasal apa? Duk tengok anak-anak banat dekat madrasah kau, dekat Mintazanah tu. Dia dekat je dengan rumah kami tu. Dia duk tengok. Jadi mak dia ni hari-hari duk tanya tuan. Hari-hari duk tanya, ada tak kosong nak bagi anak kau masuk tu? Anak kau ni minat sungguh, dia kata. Jadi bila dia minta tu, saya berasa tuan faham tak? Orang betul-betul nak ni, dia betul-betul nak bagi anak dia, pasal anak dia minat sungguh. Dan anak dia ni pun nampak Tuhan nak bagi melalui anak dia kecil ni, kita tak tahu. Mak ni mungkin hari-hari ikut doa, terbuka hati hak kecil ni kan, tak tahulah Tuhan nak bagi lagu mana kadang. Saya nak terima tuan dalam keadaan itulah, rumah kita tak selesai lagi bayar, nak buat renovation pun, nak bagi budak-budak duduk selesa pun, kita masih lagi perlukan dana yang banyak. Jadi banyak kekangan tu menyebabkan saya tak boleh nak cakap boleh. Tapi dalam masa yang sama tuan ni, dalam ni saya rasa bersalah ni, saya rasa berdosa tuan. Saya tak bagi, bila saya tak bagi atas kerana tu saya rasa bersalah sangat tuan. Jadi itu saya minta tuan tolong doa lah, tolong doa je. Saya tak minta duit tuan. Tolong doa dan tolong doa. Sebab ada lagi benda-benda lain yang saya buat untuk bagi kita ada dana yang cukup untuk bantu orang mengaji. Sebab niat saya satu ya, nak bantu orang. Bantu orang supaya orang tak ada alasan tak boleh duduk dalam kebaikan. Dan saya takut juga tuan, kalau lama sangat saya duduk biar, tiba-tiba esok anak tu tak minat, na'udzubillah min zalik. Jadi esok salah tu duduk atas saya tuan. Jadi tuan tolong doa kat saya, boleh tak? Saya minta tu ya, saya minta tuan tolong doa ya. Dan saya tak minta tuan balik fikir pula nanti tuan kena darah tinggi. Biar saya seorang je, tuan jangan. Tuan darah tinggi bahaya, takut dia naik terus. Kan? Saya naik insya-Allah boleh turun ni. Jadi tuan boleh tak? Tolong doa. Tolong doa supaya Allah mudahkan. Sebab saya banyaklah benda dia tu satu benda saya cerita, banyak lagi benda saya tak cerita tuan. Jadi tuan tolong doa jelah. Sebab Allah ni dia Maha mengetahui kan. Insya-Allah lah takkan benda baik yang dihantar dia tak mau bagi kita buat. Cuma tinggal kita aja tak berapa sungguh minta kan dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila kita semua pekat-pekat minta ni, Allah mudahkan. Tambah-tambahlah tuan-tuan ni semua orang baik-baik nanti. Tuan-tuan tolong doa untuk saya, untuk kami di madrasah. Allah angkat doa tu, tuan-tuan pun dapat saham akhirat esok insya-Allah. Jadi insya-Allah saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah panjang umur, diizinkan oleh Allah kita jumpa lagi di lain masa. Doakan juga supaya saya sihat macam biasa balik, mudah untuk buat amal ibadat, dan tolong doakan supaya Allah ampunkan dosa-dosa saya dan tak jadi sebab untuk dosa saya tu sebagai penghalang pada kebaikan yang saya tengah buat insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa insya-Allah insya-Allah amin ya rabbal alamin. Dan saya juga doakan tuan-tuan semua agar sentiasa dalam rahmat, sentiasa beroleh afiat, sentiasa dalam inayah Allah, dan diberikan keberkatan hidup dunia dan akhirat, dan diberikan husnul khatimah insya-Allah pada diri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dan zuriat tuan semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat.